Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Kementerian Dalam Negeri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seramai 13 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2021 peringkat dasar di Dewan Yang Mulia ini dari 9 hingga 19 November 2020 yang telah menyentuh portfolio berkaitan Kementerian Dalam Negeri. Secara keseluruhannya, Belanjawan 2021 telah memperuntukkan sebanyak 17 bilion ringgit khusus kepada kementerian saya bagi memberi fokus kepada mempertingkat keselamatan dan ketenteraman awam. Saya ingin mengambil kesempatan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk merakamkan ucapan takziah kepada keluarga anggota PGA Korporal Baharudin bin Ramli yang telah terkorban dalam kejadian berbalas tembakan dengan kumpulan penyeludup semalam iaitu 25 hari bulan manakala 24 hari bulan manakala rakan setugas mangsa Korporal Norehan anak lelaki Tari cedera parah dan kini sedang dirawat di Hospital Tuanku Fauziah, Kanga. Saya juga memohon ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini supaya mendoakan agar anggota kita yang cedera itu segera sembuh. Tuan Ketua, bagi menjawab Yang Berhormat Seputih dan YB Permatang Pauh untuk membebaskan lebih ramai banduan melalui pindaan parol dan lembaga pengampunan dalam menangani COVID-19 di penjara, saya ingin memaklumkan bahawa KDN telah melaksanakan pelepasan secara perintah parol di bawah peruntukan bahagian 4A Akta Penjara 1995 bermula pada tahun 2008 lagi. Sehingga kini seramai 30,021 banduan telah dibebaskan di bawah peruntukan ini. Jabatan Penjara Malaysia juga telah melaksanakan pelepasan banduan secara berlesen PBSL bagi banduan yang hukumannya di bawah 1 tahun yang berada pada tahap tertentu pemulihan. Semenjak ia dilaksanakan pada Oktober 2020, seramai 500 banduan telah dilepaskan secara PBSL. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Permatang Pauh pula, rang undang-undang baru, iaitu Akta Penyalahgunaan Dadah dan Substan 2020, sedang dalam proses penggubalan. Buat masa ini, Agensi Anti Dadah Kebangsaan telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan bengkel bersama kementerian, jabatan, agensi, termasuk juga kita akan mengadakan perbincangan bersama NGO dan juga pusat-pusat pemulihan dadah persendirian yang terlibat dalam usaha menangani masalah dadah bagi mendapatkan input dan cadangan penggubalan akta baru tersebut. InsyaAllah ianya akan dibawa dalam persidangan Parlimen yang akan datang. Terima kasih Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Saya ucapkan terima kasih di atas usaha selama ini untuk membantu membebaskan banduan yang layak. Hanya kalau dilihat kepada Jabatan Penjara Malaysia sendiri, target atau sasaran mereka adalah lebih kurang 20 hingga 25 ribu banduan menjelang 2020. Ini tahun lepas sebelum COVID melanda kita. Jadi persoalan saya, adakah Yang Berhormat dan Kementerian membantu mempercepatkan target ini? Ini sehaluan dengan apa yang dimahukan kerana tempoh ini tempoh paling berisiko ya bagi menangani kesesakan dalam penjara. Itu satu. Keduanya, dalam rang undang-undang yang bakal dibentang sedang digubal, boleh dimasukkan juga libat urus dengan ahli parlimen kerana pihak kami juga berminat melaksanakan projek rintis di lapangan dan ini amat penting kalau boleh kita bertukar pandangan dan insya-Allah untuk create awareness that's necessary. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat. Itu pandangan yang baik
untuk kita melibat uruskan ahli parlimen manakala perbincangan kita lakukan bersama dengan NGO nanti. Kita juga akan menjemput ahli-ahli parlimen yang berminat untuk kita pastikan apabila kita gubal satu undang-undang itu ianya inklusif dengan semua golongan. InsyaAllah, manakala bagi nak menentukan supaya kita percepatkan lagi mereka yang menjadi banduan ini untuk dilepaskan, saya ingin maklumkan itulah target kita yang sebenarnya. Buat masa ini dalam penjara kita ada SOP yang mencukupi untuk kita menangani COVID-19 ini selepas pengalaman kita menempuh peristiwa fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. InsyaAllah kita akan lakukan penambahbaikan di penjara-penjara untuk target kita keluarkan banduan itu dengan cepat, dengan lebih ramai. InsyaAllah akan kita lakukan dengan perbincangan pihak-pihak negeri untuk kita melepaskan mereka di negeri-negeri tersebut. Menteri, berkenaan dengan kejadian di sempadan, saya tidak sempat berucap, tapi saya cuma ingin merakamkan. Bila saya masuk Padang Kang, Baik, terima kasih. Okay. Wabi Raup juga telah mencadangkan supaya membahagikan sebahagian daripada perkhidmatan rawatan pemulihan dadah serta penjagaan kepada NGO. Dalam hal ini, AADK mempunyai peranan utama yang sentiasa bersedia untuk berganding bahu bersama NGO dalam usaha memperluas dan memantapkan pendidikan pencegahan dalam komuniti serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan. Melalui inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substans dan pelancongan sosial di 12 kawasan berisiko tinggi, Jabatan Kerajaan dan badan NGO dapat memainkan peranan mengikut kompetensi dan kepakaran masing-masing. Selaras dengan usaha kerajaan untuk membangunkan komuniti melalui pelibatan NGO, sebanyak 15 juta ringgit telah diperuntukkan bagi merealisasikan pelaksanaan inisiatif bersepadu untuk meningkatkan usaha pendidikan, pencegahan serta rawatan dan pemulihan dadah. Sehingga Oktober 2020, sebanyak 1,065 program kolaborasi telah dilaksanakan di 12 kawasan inisiatif bersepadu bersama 302 NGO. Tuan Ketua, Yang Berhormat Beaufort, Yang Berhormat Pekan dan Yang Berhormat Tuaran telah bertanyakan mengenai cadangan pelaksanaan tindakan holistik bagi membantras parti di seluruh negara, terutamanya di Sabah. Cadangan pemberian ganjaran kepada orang awam yang memberikan maklumat serta status laporan audit negara berhubung kemasukan pelancong Cina dan India yang tiada rekod keluar. Untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia ini, aktiviti penguatkuasaan ke atas parti di seluruh negara, terutama di negeri Sabah, akan terus dipertingkatkan dan ditambah baik dengan pelaksanaan pelan holistik penguatkuasaan parti. Pelan tersebut merupakan strategi penguatkuasaan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan kebanjiran parti di negara ini dalam tempoh 5 tahun. Objektif pelan ini adalah untuk mewujudkan satu ekosistem yang tidak kondusif kepada parti. Melalui pendekatan, mendaya upaya agensi penguatkuasa dan kawalan sedia ada, termasuk meningkatkan kerjasama strategik dan kesedaran masyarakat setempat. Pada masa ini, operasi bersepadu Op Benteng dipertingkatkan melalui pengujudan National Task Force NTF. Op Benteng dilaksanakan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan secara bersepadu dengan pelbagai agensi jabatan seperti Polis Diraja Malaysia, melalui Pasukan Gerakan AM, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, AXAM, Jabatan Custom Diraja Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia
rela yang mana ditugaskan untuk menyekat kemasukan parti dan aktiviti penyelundupan. Mohon laluan. Bermula dari 1 Mei 2020 sehingga 22 November 2020, tangkapan parti melalui op benteng merekodkan seramai 8,551 orang dari pelbagai warga negara. Bagi menyokong pelaksanaan op benteng secara menyeluruh, Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah turut melaksanakan operasi penguatkuasaan bersasar bagi menangani isu pendatang asing tanpa izin di Sabah. Dari Januari 2020 sehingga 20 November 2020, sebanyak 753 operasi telah dilaksanakan melibatkan tangkapan seramai 1,840 parti serta 24 orang majikan atas pelbagai kesalahan imigresen. Tuaran dulu, tuaran. Sekejap, Yang Berhormat Menteri. Adakah tuaran dengan sepanggar berkenaan isu yang sama? Boleh tak kita kumpulkan soalan? Boleh, duduk. Supaya Yang Berhormat boleh jawab sebentar. Terima kasih Datuk Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih juga atas penjelasan tentang laporan Ketua Audit Negara 2018 itu. Tetapi saya tidak berapa puas hati dengan jawapan itu. Apakah sebenarnya sama ada 100,000 pelancong daripada negara China itu, apa sudah kesudahan? Adakah mereka ini masih di negara ini ataupun adakah mereka ini sudah keluar atau apa jadi? Itu tidak berapa jelas Yang Berhormat Menteri. Yang keduanya berkenaan dengan berbagai langkah-langkah untuk menghantar balik PTI yang ada di negara ini termasuk di Sabah. Jadi baru-baru ini Presiden negara Filipina telah menyatakan bahawa terdapat lebih kurang 3,000 hingga 7,000 rakyat Filipina yang telah stranded di negeri Sabah dan belum dihantar balik. Saya ingin penjelasan kenapa mereka ini stranded di sini dan tidak dihantar balik, sedangkan mereka ini sudah pun selesai dengan masalah-masalah yang mahkamah dan sebagainya sudah bersedia untuk dihantar balik, tapi kenapa tidak dihantar balik? Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri dan terima kasih kepada Yang Di-Pertua. Yang Berhormat, saya ingin sedikit penjelasan berkenaan dengan isu keselamatan ini, khususnya pendatang asing tanpa izin. Sewaktu pemimpin Sabah dan rakyat Sabah dahulu, bapa kemerdekaan kita, bersetuju untuk membentuk Malaysia. Yang mana pada ketika itu, di antara tiang persetujuan itu adalah keselamatan Sabah dan Sarawak adalah dijamin di bawah perjanjian Malaysia tahun 1963. Jadi di sini saya ingin tanya kepada Yang Berhormat, sewaktu pilihan raya yang lepas, ada satu artikel dan video yang telah dimainkan di negeri Sabah yang mana Yang Berhormat Menteri ada menyebut bahawa untuk menghantar pulang PTI ke negara asal mereka, kena menangkan dahulu calon PN dan BN dalam kenyataan tersebut. Jadi saya ingin tanya, adakah kenyataan ini benar dan jika benar, adakah ini merupakan satu pengkhianatan kepada kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Sabah dahulu sewaktu Malaysia dibentuk, di mana keselamatan rakyat Sabah ini menjadi taruhan untuk pihak kerajaan, tidak kiralah dia parti kerajaan di pihak sebelah sana atau nanti satu hari yang berada di sebelah sini. Bahawa dalam perjanjian itu tidak disebut pun bahawa isu keselamatan ini, parti pemerintah kena sealiran dengan kerajaan negeri untuk membolehkan keselamatan negeri Sabah itu dijamin. So kalau boleh minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Speaker, isu sama. Saya juga isu sama. Saya juga ingin, terima kasih Menteri, terima kasih Timbalan Speaker. Saya juga ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Korporal Baharudin Ramli mendiang. Dan juga pada masa yang sama, saya ingin tanya, dalam pembentangan bajet kali ini, kawalan sempadan dikurangkan pembentangan bajet dari 3.8 juta kepada 3.5 juta sahaja. Jadi persoalan-persoalan yang bangkit dalam media masa Menteri adalah apakah yang menyebabkan kedua-dua anggota ini tidak dapat mempertahankan diri. Persoalan sama ada mereka mempunyai senjata AMRA yang mencukupi, adapun bekalan-bekalan yang mencukupi, ataupun adakah anggota-anggota yang mencukupi. Kenapakah kekurangan ini? Bolehkah Yang Berhormat Menteri tolong memberi penjelasan bagaimana kejadian ini boleh berlaku sehingga menyebabkan anggota kita terkorban di sempadan? Terima kasih.
Tuan Ketua, pertama saya ingin menjelaskan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tuaran tentang mengapa rakyat Filipina masih lagi berada di sini dan tidak dihantar pulang. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat, itulah tujuan kita, kalau boleh kita nak hantar mereka pulang. Pada ketika kita nak menghantar mereka pulang, ketika itu kedudukan negeri Sabah dalam keadaan zon merah, menyebabkan Filipina kata tunggu, sebab mereka juga takut untuk menerima rakyat mereka yang dihantar pulang yang mempunyai positif COVID-19. Itu ketika itu. Dan insya-Allah selepas ini memang itulah yang kita nak dan kita hantar dan akan kita hantar mereka pulang. Tentang apa yang dibangkitkan oleh Sepanggar, saya nak jelaskan di sini, Yang Berhormat dengar balik semula. Apa yang saya katakan adalah saya tidak mahu melihat ramai mereka yang tidak ada dokumen untuk tinggal di Sabah. Dan kalau mereka mahukan wakil rakyat itu untuk berjuang bersama dengan saya, pastikan dia menang. Kalau tidak, saya terpaksa bekerja dengan orang lain. Sebab kawasan itu hendakkan beliau. Jadi saya kata okey, kalau dia kalah, saya pilih orang lain, bukan dia. Itu terpulanglah. Kalau dia hendakkan orang mereka itu menang untuk kerjasama dengan saya, dia menang. Tapi kalau dia kalah, dan terpaksalah saya ambil orang lain untuk bekerjasama. Isunya mudah, terpulang kepada rakyat yang nak menentukan. Jadi bukan saya tidak mahu bekerjasama dengan sesiapa pun. Tapi Yang Berhormat, meletakkan kepercayaan rakyat Sabah terhadap isu keselamatan di negeri Sabah dengan menggunakan kuasa Yang Berhormat selaku Menteri Dalam Negeri mengugut orang Sabah bahawasanya kalau calon itu kalah, PTI tidak akan diantar pulang. Dan saya ada salinan kepada apa yang Yang Berhormat sebutkan. Ini penghormatan, pengkhianatan terhadap kepercayaan kami selaku rakyat Sabah. Keselamatan rakyat Sabah adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan Yang Berhormat. Dia tidak ditentukan oleh mana-mana parti politik yang memerintah. Jadi jangan salah guna kuasa Yang Berhormat. Itu tanggungjawab kementerian. Terima kasih. Ini bukan ceramah Yang Berhormat. Tanya soalan. Datuk Speaker boleh mencela. Dia tak nak, dia boleh jawab. Okay, terima kasih. Soalan. Bukan ceramah. Soalan. Okey, terima kasih. Datuk Speaker sudah menang. Dan of course, kedua boleh tanya, boleh minta pengesahan daripada Menteri. Ada beberapa pemimpin di Sabah yang telah membawa ke media dan juga kepada orang Sabah bahawa kuasa untuk menghantar balik pendatang tanpa izin, adanya kuasa yang boleh digunakan oleh negeri Sabah ataupun kerajaan Sabah. Boleh meminta pengesahan ataupun ini kenyataan tidak benar dan hanya kerajaan pusat boleh menghantar balik pendatang tanpa izin. Datuk Speaker, boleh saya tanya satu tambahan yang related? Boleh Yang yang Menteri, ini saja soalan terakhir, kemudian saya nak minta Yang Berhormat Menteri tolong habiskan. Tinggal 2 minit. Saya nak jawab dengan Yang Berhormat pendek saya nak jelaskan di Tak sini. bagi Yang Berhormat. Isu migration adalah isu federal. Maka sebab itu rakyat luar yang hendak kita balik adalah di bawah tangan kerajaan pusat. Maka kalau mereka yang ditangkap, kita yang akan hantar balik. Kalau mereka yang masih lagi di luar nak masuk pun bukan bukan kerajaan negeri yang tentukan sama ada mereka boleh masuk atau tidak. Immigration memang di bawah federal government. Terima kasih. Saya nak teruskan. Yang Berhormat, boleh saya ada sedikit tambahan saja? Terdapat cadangan. Nanti sekejap. Kalau ada sempat kan saya ini. Banyak ada perkara yang penting yang saya ingin jelas. Ada penting sebab ini soalan. Terdapat cadangan Wabi Pekan untuk memberikan ganjaran kepada orang awam yang menyalurkan maklumat yang tadi itu tidak berapa aktiviti jelas. penyeludupan parti. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Seksyen 26 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat Akta 711 memperuntukkan mana-mana agensi penguatkuasaan untuk boleh memberikan ganjaran dalam apa jua bentuk kepada pemberi maklumat berhubung pendedahan kelakuan tidak wajar atau yang memudaratkan. Berdasarkan Seksyen 59C Akta Immigration, Ketua Pengarah boleh memerintahkan imbuhan sebagaimana yang difikirkan patut untuk dibayar kepada mana-mana orang bagi apa-apa perkhidmatan yang diberikan berhubung dengan pengesanan dan pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah akta tersebut.
Justru cadangan pemberian ganjaran tentang isu penyeludupan pendatang asing tanpa izin boleh dipertimbangkan bagi meningkatkan pengesanan kesalahan imigresen berkenaan. Tentang laporan audit yang dibangkitkan oleh tuaran tadi, saya ingin menjelaskan di sini kemasukan pelancong Cina dan India yang tiada rekod itu, Jabatan Imigresen sedang melaksanakan tindakan-tindakan penguatkuasaan. Jumlah yang kita bandingkan data yang telah pun dikeluarkan audit negara telah pun diberikan satu rasio yang berbeza daripada asalnya. Sekarang sudah pun kurang daripada 20%. Jadi kita tidak pasti sama ada angka yang dahulu itu masih lagi kekal ataupun tidak. Kerana tahun 2017 semua mereka sudah pun tidak ada lagi dalam negara. Mereka yang ada dalam audit report pada tahun 2018 juga sudah tidak ada lagi. Cuma yang 2019 sedang kita buat proses untuk menentukan sama ada masih lagi kekal ada dalam negara ataupun tidak. Tapi jumlahnya sudah pun diturunkan. Yang berhormat, juga ada satu perkara yang saya ingin jelaskan di sini. Tadi yang berhormat Julutong dah keluar. Okey, besok saya akan jelaskan tentang apa yang berlaku di sempadan tentang anggota tersebut. Jadi tak payahlah saya menjawab di sini. Tentang perkara lain yang telah pun dibangkitkan Menteri. Kerana tidak ada masa. Menteri. yang Pontian. Tadi penjelasan tadi tentang Pontian, yang daripada saya ada rakyat Filipina tidak Saya dapat hantar itu. bagi Pontian satu dulu. Tuaran Ya. banyak kali dah tadi. Satu-satu saja. Pontian dulu. Ya, saya yang berhormat Menteri, saya ada membangkitkan cadangan untuk mewujudkan bandar sempadan yang ada kaitan dengan keselamatan dalam negeri bersama Kementerian Keuangan apabila ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur dan dia akan menyebabkan satu perkembangan ekonomi yang hebat di kawasan sempadan Sarawak dan terutama Sabah. Dan apakah tindakan kementerian untuk secara proaktif menyediakan perancangan bandar sempadan dan memastikan keselamatan sempadan. Terima kasih. Tuan Speaker. Itu pandangan yang baik. Sikit, saya nak tanya, saya faham masa tak cukup. Saya nak tanya Menteri satu je. Adakah isu yang saya bangkitkan kes jenayah cyber yang ini begitu serius boleh mengancam keselamatan negara, ada tak dalam jawapan Menteri? Itu saya nak tahu. Semua kedua-dua soalan itu ada buatkan saya berikan jawapan secara bertulis. Untuk soalan sahabat saya daripada Pontian, itu cadangan yang baik untuk kita wujudkan bandar-bandar sempadan. InsyaAllah itu adalah dalam perancangan di kementerian yang lain, bukan kementerian KDN. Tapi walau bagaimanapun, saya akan panjangkan pandangan yang berhormat Pontian untuk kita majukan kawasan-kawasan sempadan untuk mengelakkan atau boleh digunakan sebagai kawasan keselamatan yang boleh membantu KDN untuk menangani masalah keselamatan dalam negara. Terima kasih. Saya ada 15 lagi kementerian. Terima kasih Tuan Ketua. Boleh saya bertanya? Yang Mohd, disebabkan ada lagi 15 kementerian, saya atas arahan terpaksa selesaikan dalam secepat mungkin. Saya betul-betul minta maaf.